Okay, so elektromagnet ni sebenarnya ada sedikit part yang awak dah belajar. Okay, sama ada, saya tak tahu, sama ada form 1, form 2 ataupun form 3. Okay, awak dah belajar dia punya asas lah. Okay, sekejap lagi kita refresh dulu sikit-sikit. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu okay, apa itu elektromagnet. So, elektromagnet ini adalah magnet sementara. Okay, magnet sementara ni maksudnya magnet yang kita boleh hasilkan. Magnet yang terhasil apabila satu teras besi dililitkan dengan gegelung dawai. Okay, ataupun bila kita ada satu gegelung ataupun ada dawai, okay, dan dawai itu ada arus yang mengalir. So bila ada arus mengalir dalam dawai, sebenarnya ada wujud satu medan magnet. Okay, so itu yang kita katakan elektromagnet lah. So dia adalah magnet sementara. Okay, dalam elektromagnet ni, awak dah jumpa benda ni. Awak dah pernah belajar yang ini. Okay, pernah jumpa tak? Nah. Benar. Okay, so kita ketua genggaman tangan kanan. Okay, so saya minta semua orang on dulu kamera sebab saya nak tengok semua orang buat gerakan tangan sepanjang PDPR hari ni, sepanjang sampai habis. So tolong onkan kamera bagi yang tiada masalah internet. Okay, kalau yang ada masalah tu takut line putus ke apa, tak apalah. Okay. So untuk petua genggaman tangan kanan, kita refresh sikit. Okay, so kita menggunakan tangan kanan lah. On kamera cepat. Okay, so kita gunakan genggaman tangan kanan. Okay, boleh tengok video saya juga, boleh sambil-sambil tu boleh tengok video saya lah. Boleh tengok slide saya ataupun boleh tengok saya punya kamera. Okay, kita gunakan genggaman tangan kanan. Jadi ibu jari kita ini adalah menunjukkan arah arus. Okay, so kalau arus kita ke atas, kita punya thumbs ni arah atas lah. Okay, kalau arus kita ke bawah, so kita just pusingkan arus kita ke bawah. So 4 jari lagi ni adalah medan magnet, arah medan magnet. So kita akan tengok daripada atas. Maksudnya corak dia adalah daripada atas. Maksudnya kalau arus ke atas, jadi medan magnet kita tengok daripada atas sini, dia adalah mengikut arah lawan jam. Okay, so kita tengok daripada pandangan atas tangan kita. So kalau arus ke bawah ataupun arus turun, kita lihat daripada atas. So 4 jari kita ni ke sana, maka arah medan magnet adalah mengikut arah jam. Okay, so kita refresh balik yang ni. Okay, ataupun biasa kita lukiskan. Okay, ini adalah arus ke atas. So kalau ke atas tadi melawan arah jam, jadi kita punya corak medan magnet melawan arah jam. Okay, macam tu. Kalau arus dia ke bawah, jadi corak medan magnet kita adalah mengikut arah jam. Okay, so kita kena tahu ni lah. Kita nak tengok dia punya arah sahaja. Okay, so ini tak ada masalah. Ini awak dah belajar. Okay, yang ini pula adalah benda yang sama. Cuma kita tidak menggunakan tangan, tapi kita letakkan kompas. Okay, kompas kecil-kecil ni kita letakkan di sekeliling konduktor. Jadi bila kita letakkan kompas tu dia akan bergerak mengikut arah medan dia. Okay, kalau macam tadi arus ke atas, so dia akan melawan arah jam kan. Jadi kompas dia pun dia akan ikut arah jam punya direction lah. Okay, dan sebaliknya untuk arus ke bawah. Okay, contoh ni kat bawah ni lah. Okay, so sebelum tu yang ni saya nak ingatkan balik. Kalau simbol X, kalau kita tengok simbol X tu maksudnya pada konduktor. Kalau simbol X bermaksud arus tu masuk. Okay, X bermaksud konduktor mengalirkan arus masuk ke satah. Okay, kejap. Okay, maka kalau simbol dot atau titik bermaksud konduktor yang mengalirkan arus keluar daripada satah ataupun arus keluar lah. Okay, kalau X masuk, so macam ni. Kalau dot keluar, so dia macam ni. Okay, jadi kalau dia bagi soalan macam ni, dia letakkan X, so dia suruh lukiskan arah kesongan jarum kompas.
Kalau kita letak kompas dekat sini, kompas dekat sini, dengan sini. So, mana arah dia? Jadi kalau X tadi masuk kan? So, kalau masuk, arah medan magnet adalah mengikut arah jam. Jadi, kompas kita yang ke atas ni, arah dia ke sana. Kalau yang tepi ni, arah dia ke sini. Okay, macam ni lah dia ikut arah jam. Kalau yang tepi-tepi ni, dia macam ni lah. Contoh dia. Okay? Dan sebaliknya, kalau keluar, dia melawan arah jam, so dia macam ni. Okay? Boleh? Jelas kan? Okay, ni simple lah, basic je. Okay, yang pertama. Okay. Yang tadi adalah single ataupun konduktor, satu konduktor lah, satu single konduktor. Tapi yang ini adalah gegelung. Okay, gegelung ni dia sama je macam tadi. Kita masih lagi gunakan genggaman tangan kanan. Macam ni ataupun macam ni. Tapi kita kena identify arah arus juga. Dia akan ada satu arus keluar, akan ada satu arus masuk. Yang senang kita tengok ni. Okay, yang ini dia pasangkan litar, simple litar. Okay, kita tengok terminal bateri. Yang ini positif, yang ini negatif. Okay, semua dah tahu arus akan mengalir daripada positif pergi ke negatif. So daripada positif ni dia akan pergi. So belah kiri ni arus akan naik. Okay, so sini arus naik ataupun arus keluar. Pergi kat ujung ni arus akan masuk. Masuk dan seterusnya pergi ke flat negatif. Okay, so kita dah ada satu masuk, satu keluar. Ataupun dekat sini dot, kat sini pangkah. Okay, so corak medan dia macam mana? Kalau untuk dot tu tadi, sekejap kita lukis balik. Okay, yang ini, okay, yang ini tadi keluar, yang ini masuk. Okay, kalau keluar tadi arah medan magnet dia lawan ke ikut arah jam? Kalau keluar. Lawan. So kita lukiskan bulat kat sini. Lawan arah jam. Inilah. Macam inilah. Okay, kalau yang masuk. Kalau masuk mengikut arah jam. Kan? Okay. So dia dapat pattern macam ni. Itu dekat konduktor. Tapi kalau dua jadi kita tak adalah kosong kan. Kita kena fill tengah-tengah tu kena isi juga. So dua ni kalau perhatikan dua ni arah dia sama arah. So bila sama dia akan ada banyak garisan. Kat sini. Dia akan ada banyak garisan yang menunjukkan dia sama arah lah. Okay. Dan yang kat tengah-tengah ni adalah garisan straight. Biasanya kita akan wakilkan dengan satu garisan lurus. Menunjukkan garisan lurus tu adalah kawasan medan magnet yang paling kuat. Sebab dia bergabung daripada kiri dan kanan tu. So dia bergabung, so tengah-tengah tu dia straight line, so dia adalah yang paling kuat. Okay. So yang kat sini pun ada jugalah. Okay, so dia macam, dia sebenarnya kat tepi ni pun dia membulat. Dia macam ni. Cuba yang ni kita lukis macam ni je lah, yang kita nampak bagi sikit-sikit je kan. Begitu. Okay. Medan magnet dia. Okay, ataupun gambar, macam gambar ni dia buat lagi jelas lah, lagi nampak lah. Okay, macam ni. Okay, macam ni ha. Okay, so sama je. Okay, so itu tentang dua ataupun gelung. Gegelung eh. Okay. Okay, solid note ni saya skip sebab tak ada dalam covernya KSSM. Okay, kita tengok faktor tu. Faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet bagi satu elektromagnet. Okey, yang pertama dia kata bilangan lilitan. Bilangan lilitan ni bilangan gegelung. Kalau rajah tadi, yang ini dia ada satu gegelung kan? Yang ni kan ada satu gegelung. So kalau gelung tu lagi banyak, lagi kuat medan magnet yang akan terhasil. Okey, sebab kalau lagi banyak gegelung, lagi banyak garisan medan magnet kan? Bila lagi banyak garisan ataupun corak medan, lagi kuatlah dia punya kekuatan medan magnet. Okey, so yang kedua adalah magnitude arus. So, berapa banyak arus yang mengalir? Lagi banyak arus yang mengalir, lagi kuat medan magnet tu. Okey. Yang ketiga, ketebalan dawai. So, ketebalan dawai ni, dia salah satu faktor rintangan. Kalau awak tengok, ingat lagi bab elektrik itu, kalau dawai yang lebih tebal, dia akan menghasilkan rintangan yang rendah. Bila rintangan rendah, arus tinggi. Kan? Maksud kalau arus tinggi, apa yang akan jadi? Magnet akan lagi kuat lah.
So dia akan tengok balik faktor rintangan dawai. Kita belajar dalam bab elektrik hari tu. Okey. Bentuk teras besi. So teras besi ni magnet tu lah. Selalu kalau kita tengok, kalau tengok kat makmal, magnet bentuk bar kan. Utara, selatan. Macam tu. Betul? Okey. Tapi sebenarnya magnet yang lagi kuat adalah magnet berbentuk U. Okey. Ni utara, ni selatan. Okey. Sebab apa? Yang U ni dia punya kutub utara dengan selatan tu lebih dekat berbanding yang bar. Okey. Sebab kutub dia lebih dekat. So lagi dekat kutub antara dua kutub, jarak dia lagi dekat, lagi kuat dia punya medan magnet. Okey, kemudian menggunakan teras besi lembut. Yang ini adalah material ataupun bahan yang digunakan untuk buat magnet tu lah. Okey, so kalau kita gunakan teras besi lembut adalah bahan yang terbaik sebab dia boleh, dia kalau ada je kesan ataupun ada je arus yang mengalir, dia akan terus menjadi magnet. Kalau arus tu putus, dia akan terus hilang kemagnetan. So dia tak ada simpan lama-lama ke, tak ada. Okay, so kita menggunakan teras besi lembut kerana dia mudah dimagnetkan dan mudah dinyah magnetkan. Okay. Kita tengok, ni tak payah skip. Okay ni. Okay, hari ni kita nak tengok yang ini. Yang tadi tu kita refresh kan. Okay, daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey, untuk daya, kita akan gunakan tangan kiri Fleming. Pernah dengar tangan kiri Fleming? Pernah dengar? Okey, tangan kiri Fleming. Okey, ejaan dia macam ni F-L-E-M-I-N-G. F-L-E-M-I-N-G. Fleming. Okey, tangan kiri Fleming. Sah-sah lah guna tangan kiri kan? Okay, kena guna tangan kiri. Kalau guna tangan kanan, dia akan jadi petua lain. Okay, kena guna tangan kiri. So, 3 jari je kita guna. Jari ibu jari, jari tunjuk, jari hantu. So, 3 jari kamu ni, kamu kena, okay, kamu nampak kan video saya kan? Kamera saya kan? Kena saling 90 darjah. Dia macam ni. Nampak? Cuba buat jari awak. Ibu jari dengan jari telunjuk 90 darjah. Jari telunjuk dengan jari hantu 90 darjah. Asifah, jari hantu kena tegakkan lagi. Selalu orang problem nak tegakkan jari hantu lah. Okey, Humaira punya jari okey. Nampak 90 darjah. Dan Sa'i tak cukup 90 darjah. Ni dia kena betul-betul 90. Ibu jari dengan jari telunjuk. Okey? Atau kalau kita tengok daripada depan macam ni. Jari saya. Nampak? Dia tak boleh macam ni Kalau buat macam ni dia tak jadi. Dia kena macam ni. Okey? Dapat Damia, tak cukup 90 darjah jari hantu. Lipat lagi. Ya. Kena lipat lagi sampai ni 90 darjah. Okey? Okey, so ini adalah tangan kiri Fleming. So apa itu 3 jari ni? Kita gunakan FBI. Daya, F adalah daya, B tu untuk medan magnet dan I adalah arus. So FBI. Daya, medan magnet dan juga arus. So kita akan tentukan daya ke mana, arah dia, kiri, kanan, atas, bawah. Medan magnet sentiasa menunjukkan ke arah selatan. Okey? Point dia, yang ni mesti selatan. So kalau segi utara, sini selatan. Dan arus ni adalah arah arus kita kat mana pada konduktor. Okey, kita tengok okey, kita tengok contoh turun yang ni. Okey, kita tengok contoh yang sekejap. Tengok contoh yang ni lah. Yang ke bawah ni. Ini 1, ini 2, ini 3, 4. Okey, kita tengok yang nombor 3 tu. Sebab nombor 3, nombor 3 tak ada, nombor 4 Nombor 4 tu yang paling senang kali. Okey, nombor 4 ni, kita nak tentukan rod yang warna coklat ni, dia akan bergerak ke mana. Okey, sebab itu gerakan dia mewakili daya lah. Kita nak tengok dia gerak ke kiri ke kanan. Dia akan gerak ke kiri ke kanan je lah. Sebab dia tak boleh terangkat atau turun bawah, dia tak boleh tau. Dia akan pergi ke kiri ke kanan sahaja. Dia akan ke antara kiri atau kanan sahaja.
dia tidak boleh bergerak serenjang dengan selari dengan medan magnet. Dia tak boleh. So dia kena serenjang dengan medan magnet. Okay, so nak tentukan dia, first kali kita tengok arah arus. Okay, kita ada positif, kita ada negatif. So arus ni dia bergerak dalam dawai. Lepas tu pada konduktor ni, okay, pada konduktor tu dia akan bergerak ke sana dan pergi ke terminal negatif sampai habislah. Okey, yang itu faham? Faham tak? Okey, sekarang ni dia ada istilah dia tau. Kalau arah dia sana ataupun sana, kita kata dia masuk. Masuk. Kalau arah dia macam ni ataupun macam ni, kita kata dia keluar. Sebab kita nak tentukan jari nanti keluar ke masuk. So that's why saya kena explain dulu keluar ke masuk. Okay, boleh Boleh faham arah arus dia? Okay, so now kita tengok tangan kiri framing kita. Kalau ke sana, masuk. Jadi arus tadi jari apa? Jari apa arus? Jari hantu. Jari hantu FBI. So arus yang jari hantu. Jadi arus kita masuk. Nak masuk ke mana? Masuk dekat rajah. Awak ada buku kan? Gambar, katalah gambar tu dekat buku. Awak masukkan dekat buku. Atau sekarang ni awak tengok skrin. So masukkan jari hantu awak ni dalam skrin. Dalam skrin awak yang awak tengah tengok ni. Okay, masukkan. Okay. So ke sana. Okay, kemudian medan magnet jari tunjuk Jari tunjuk kan? So jari tunjuk sentiasa tunjuk ke arah selatan. So selatan kita sekarang ni dekat mana? Dekat atas. So tadi jari hantu arus masuk. Medan magnet selatan ke atas. So kita pun jari macam ni. Dapat? Tangan kiri tangan kiri. Dapat tak? Arus masuk ke dalam soalan. Utara ke selatan, selatan dekat atas. So medan magnet kita selatan ke atas, so tunjuk ke atas. Jadi kita secara automatik akan dapat daya ke kanan. Betul? Dapat tak daya ke kanan? Dapat. Okey. Maksud dia, rod ni dia akan bergerak ke kanan. Daya dia. Okey? So ni tadi arus. Ini tadi medan lah, apa nama tu? Kutub utara, selatan. Okey, ke selatan. So ini daya dia. Ya? Ya. Daya apa yang bergerak? Tak dengar, Amir? Daya apa yang bergerak? Daya ni maksudnya konduktor ni yang warna coklat ni dia mengalami satu daya tolakan. Daya lah, so dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Okay, so tengok satu YouTube ni. Sekejap. Apa ni? Sekejap ya. Okay, tengok ni. Okay. Dia gunakan DC lah sebab dia tak guna bateri kan. Tapi DC tu dia sama macam bateri lah dia punya ni. Okay, so dia akan mengalihkan arus. Okay, dalam, okay nampak tak ni ada magnet utara dan selatan. Okay. Okay, yang dia bergerakkan tu, itu rod dia. Rod tu yang akan bergerak. Okay, nampak dia bergerak. Okay, dia tunjuk lagi sekali, sekejap lagi dia tukar. Okay, dia akan bergerak sekejap lagi. Okay, so dia akan bergerak macam tu je lah. Boleh? Okay. Kalau awak ni, awak cari kat YouTube nanti. Awak tarik je tajuk dia, kesan daya ke atas konduktor pembawa arus.
Okay. So, kita sambung. Okay, cuba kita tengok ini. Okay, nombor 1 ni. Okay, cuba awak buat nak dapatkan daya dia bergerak ke mana. Kiri. Mana? Kiri. Kiri kot. Kiri. Dapat dah? Okay, kita tengok arus tu. Arus keluar ke masuk? Arus keluar. Keluar. Jadi sini, so pada konduktor ni dia ke arah depan lah. Ke arah depan ataupun dia keluar. Okay. Utara ke selatan. So, utara ke selatan. Dia tunjuk ke selatan. So, kita ada 3 jari kita tadi. Arus keluar. So, bila keluar, keluarkan jari hantu awak ni daripada rajah. So, keluarkan. Kalau tengok skrin kat depan, so keluarkan macam ni. So, utara ke selatan, kita pusing ni. Kita pusing bagi dia turun bawah. Tapi dalam masa yang sama, jari hantu tadi still keluar kan? Okay. So, jari dia keluar, medan magnet tunjuk ke selatan. So, kita akan dapat daya ke mana? Mana tu? Ke kiri. Ke Hai, kiri. kiri? Kanan. 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 Kanan kan? Eh, Apa kata kiri tadi? mana? Macam mana pula salah? Okay? Boleh faham tak? Faham. Kita punya tangan kita ikut rajah kita. Kalau awak tengok skrin kat depan, okay, arus keluar, so kita keluarkan jari hantu yang arus tadi keluar daripada skrin. Macam ni. Kalau arus, kita tengok skrin kat depan, arus masuk, so masuk kan saya tunjuk kat awak. Kita masukkan jari ni masuk ke dalam skrin. Okay? Faham? Okay, kita tengok yang kedua pula. Okay, arus. Positif, negatif. Arus akan Kiri. Masuk. masuk. Keluar. Arus akan masuk. Okay. Kutub ke selatan. Okay. So, jari kita, arus akan masuk. So, masukkan arus ataupun jari tengah ni ke dalam soalan. Lepas tu, pusing bagi ibu pula. Jari tunjuk ni tunjuk ke arah selatan. So, pusing lah. Pusing sini ke, awak nak pusing ke sini ke. Janji dia terpusing. Ikutlah awak nak pusing macam mana. Macam saya ni senang lah kot. Macam ni. Okay, dapat. So, dapat daya ke mana? Kiri. Kiri. Daya ke kiri. Okay, last. Positif, negatif. Harus Keluar. 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 Selatan ke atas. Okay, so daya Ke kiri. Kiri. betul. Semua dah buat dah? Betul ke? Confirm daya. Labelkan daya. Okay? Okay, ada apa soalan? So, kalau awak tengok 4 soalan saya labelkan ni. Okay, 4 soalan saya labelkan ni. Awak nak labelkan daya, nak tarik anak panah tu, mesti bermula daripada konduktor. Maksudnya kalau ini konduktor kita kan, kita nak labelkan daya, mesti tarik daripada sini. Kena sentuh sikit pun, jadilah. Okay? Kalau macam ni tak boleh. Awak tunjuk macam tu je. Maksudnya anak panah tu tak kena pada konduktor. So tu tak boleh. Sebab kita kalau nak tunjuk yang mana yang bergerak, kena tarik daripada objek yang bergerak. Dah faham? Boleh? Boleh. Okay, so ini adalah rajah kalau kita nak tentukan arah gerakan rod lah. Okay. Tapi kalau dia punya rajah dalam bentuk medan magnet, okay, dia benda yang sama tapi
lukisan yang berbeza. Yang ini kita panggil lukisan medan magnet ataupun medan lastik. Okey. Medan, dalam buku teks awak ada medan lastik. Okey, medan lastik ni adalah medan paduan, medan gabungan. Dia bergabung daripada medan magnet pada konduktor dan juga medan magnet pada magnet kekal. Magnet kekal tu magnet yang ada kutub utara selatan tu lah. Okay. So, asas je kalau asing-asing, medan magnet kekal utara ke selatan. So, dia macam rajah yang ni. Okay. Ini magnet kekal yang tadi saya tunjuk. Sentiasa menunjuk ke, ataupun sentiasa, arah dia sentiasa menuju ke selatan. So, ini adalah medan magnet untuk magnet kekal. Bagi medan magnet untuk konduktor, okay, dia yang macam ni. Macam yang kita buat mula-mula tadi. Untuk masuk, untuk keluar, kita lukiskan lawan jam ataupun mengikut arah jam. Tapi, apa yang akan berlaku kalau konduktor ni, kalau konduktor dua ni, salah satu ke dua-dua lah, kita letakkan dalam medan magnet. Maksudnya kita akan jadikan dia macam rajah kat atas ni. Konduktor masuk dalam medan magnet. So, macam mana dia punya lukisan? Dia punya corak medan dia. Okey, corak medan dia, kita akan gunakan yang kita panggil, yang saya sebutkan tadilah, medan lastik. So, medan lastik ni adalah gabungan antara medan magnet medan magnet kekal dan juga medan magnet konduktor. Okey, so dia bergabung, dia menghasilkan medan lastik. Okey, so cara nak lukis dia, kita tengok. Okay, kita tengok ni. Kita tengok satu. Okey, kita ada magnet kekal utara selatan. Kita ada konduktor dot. Kalau dot tadi keluar ke masuk arus dia? Keluar. Keluar. Okey, keluar. So keluar, kita punya medan magnet melawan arah jam. So kita lukiskan dulu corak medan magnet pada konduktor kat tengah tu. Okay, so melawan arah jam macam ni lah. Okay, next kita lukiskan medan magnet pada magnet kekal. Magnet kekal ni dia pergi ke selatan kan? Okay, awak lukis dua ni pun cukup. Dua garisan je, satu atas, satu bawah. Okay, so yang warna hijau tu medan magnet pada konduktor, yang warna purple tu medan magnet magnet kekal. Jadi bila dua magnet ni bergabung, awak tengok kat mana yang arah dia sama? Arah yang sama, yang mana? Bawah. Ke bawah. Okay. Ke selatan. Arah ke selatan. Ke selatan pula. Ke kanan. Kanan. Ya, yang bawah. Bawah. Okey, bawah tu dia bukanlah bergabung, dia bergabung lah. Maksudnya dia ada arah yang sama. Okey, so bila arah yang sama dia bergabung. Bila dia bergabung tu yang dikata-kata paduan tu. Okey, macam kamu buat soalan sebelum ni daya. Kalau daya pada arah yang sama, kita tambah. Kan? Kita akan dapat satu daya yang besar. So sama juga macam medan magnet ni, arah yang sama bila bergabung, dia akan dapat satu medan magnet yang kuat. Okey, so medan magnet yang kuat ni ataupun yang bergabung ni, lukisan dia kita boleh buat macam ni. Kita tarik daripada tepi ni kan. Yang kuat tu kita lengkupkan. Dia jadi macam ni. Okey, so kita buatlah banyak-banyak garisan pun tak apa. Kita buat 2-3 garisan pun cukup dah. Okey, nak buat banyak boleh, tak ada masalah. Takut nanti pening tengok lukisan. Okey, kita buat macam ni. Yang bergabung sahaja kena ada lengkup. Okey, so bila dia bergabung, tadi saya cakap dia kuat. Dia kuat, dia akan tolak lah. Dia tolak ke mana? Dia akan tolak ke atas. So tolakan ini adalah daya dia. Boleh? Okey, awak boleh check. Kita check sama ada daya kita ni betul ke tak. Kita gunakan tangan kiri flaming. So arus tadi keluar. So keluarlah. Keluar daripada lukisan. Lepas tu utara ke selatan. Tunjuk ke selatan. Okey. And then kita akan dapat daya ke atas. Betul? Dapat? Betul. Okey. Okey, kita tengok yang ni pula. Sama je kaedah dia. Ya? Kalau arus yang bahagian atas tu dia straight je ke sampai selatan?
Yang warna purple ni kah? Tak, okey. Kan bawah dia kan dia melengkung kan? Untuk Ha? yang sama lah. Tapi kalau yang bersentangan Faham. Saya faham maksud awak. Untuk yang ni lah. Ni dia straight je. Dia tak bergabung. So dia lemah. Kalau tak bergabung ni ataupun berbeza arah ni dia lemah. So dia tak ada gabungan, tak ada melengkung. Kita lukiskan straight je. Tapi biasanya kita akan tengok kat mana yang melengkung. Sebab kita nak tahu kat mana yang kuat. Okay? Okay, yang ni pula. Okay, kalau dot pula. Kalau pangkah tadi arus Masuk. So kalau masuk, kita lukiskan medan magnet dia mengikut arah jam. Okay, so dia punya ni utara ke selatan. Okay. Utara ke selatan. Okay, lepas tu yang kuat kat mana? Atas. Atas. Jadi kita lengkungkan dia dekat atas. Macam ni. Okay. So dia akan tolak ke mana? Atas kuat. So dia akan tolak ke bawah lah. bawah. Okay. So kaedah lukisan ni sebenarnya tanpa menggunakan tangan kiri Fleming. Kita ada dua cara lah maksudnya nak tentukan arah daya. Kalau dia bagi rajah macam ni, kita gunakan rajah. Kalau dia bagi yang rajah yang sebelum ni tadi, kita gunakan tangan kiri Fleming. Okay. So ini kalau dawai lurus. Okay. Macam mana pula kalau dawai gelung? Ini gegelung. Maksudnya gegelung ni tadi yang macam ada yang sini positif, sini negatif kan. So dia jadi macam tu. So ni keluar, ni masuk. So kita punya medan elastik dia macam ni pula. Okay. So keluar dan masuk. Okay, saya pedam ni. Okay, yang ini kita masih lagi guna cara yang sama. Okay, kalau ni pangkah, medan magnet dia macam mana. Kalau dot ni, medan magnet dia macam mana. Okay, kalau pangkah mengikut arah Jam. Kalau keluar, dia akan lawan arah jam. Jam. Okay, lepas tu medan magnet kekal, kita lukiskan straight. Okay. Dan cari yang sama. Okay, dekat yang pangkah, yang sama kat mana? Atas. Okay, yang pangkah atas sama. Okay. Yang dot Bawah. bawah. Jadi dia punya lukisan dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam tu. Okay. Buat dua garisan. Buat tiga. Dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ni ke sana, ni ke sana, ni ke sana, ni ke sana. Okay. So, yang X tu kuat ke atas, yang dot tu kuat dekat bawah. Jadi yang X tu kuat akan tolak ke bawah. Okay, salah. Okay, yang X ni dia akan kuat, dia akan tolak ke bawah dengan daya. Yang dot tu dia akan tolak ke atas dengan satu daya. Okay, so macam tu. Jadi gegelung ni sebenarnya dia berputar. Dia berputar tau, dia bukannya naik macam tu terus hilang atau berhenti. Tidak, dia berputar. Ni ke sini, yang ni putar dia ke sini. So dia sebenarnya ada satu putaran. Boleh? Okay? Okay. Cuba buat yang ni. Ya. Betul. Mana? Apa yang berputar? Gegelung. Jadi kan saya kata yang ini asalnya lukisan dia kan dia macam ni. Lukisan dia macam ni. Ni utara, ni selatan kan. So sebenarnya dia adalah satu gegelung. Dia macam ni. Ni positif, ni negatif contoh dia. So dia macam ni kata. Putar lah. Okay, dia macam ni. Dia macam ni. Dia berputar. So tapi ni saya tak nak masuk lagi hari ni. Saya nak tengok lukisan juga hari ni. Okay, so ni. Okay, cuba saya nak kamu lukiskan ni pula. Saya nak semua orang lukis. Besar dan jelas.
Lagi tunjuk kat saya. Okey, lukiskan dulu ni. Sebab sekejap lagi saya nak stop share screen sebab saya nak tengok semua orang punya lukisan. Ke awak nak ni whiteboard fee ke? Ini. Okey, semua orang masuk whiteboard. Okey, boleh masuk tak? Okey, saya nampak ada yang dah masuk. Sebab ni nak ambil raja. Okey, tak apa saya lukiskan. Lukiskan saja. Selatan. Utara. Ni. Tak nak besar sikit. Selatan. Lepas tu ni dot. Okey. Dah masuk dah. Semua. Nanti sekejap lagi saya pushkan whiteboard saya. Dah? Semua dah masuk Semua dah masuk? Semua dah masuk? Dah. Kalau lambat masuk kan tak dapat whiteboard. Lukis je dekat saya punya whiteboard tu. Okey, lukis.
Okey, dah. 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 Yang susah nak lukis tu tak apalah. Okay. Kita ni try lukis kat kertas nanti. Saya tersuruh. Awak apa? Dia terpadam background teacher sekali. Oh ilah. Lukis sendiri. Okay, so kita tengok. Mana? Ni apa ada gambar kucing ni? Saya dah kiah ni. Okay, kita tengok. Yep. Okay, siapa ni? Irma. Irma punya... Irma dah habis ke belum? Irma dah selesai ke belum? Dah. Okay, kalau awak punya dah selesai, tak habis lagi ni. Daya awak tak ada. Daya. Label daya. Okay, kita tengok ni. Nakia. Okay, Nakia. Okay, tapi kalau Nakia, mata saya ni tajam tau. Nampak tak tu? Dia punya daya, punya label tu tidak menyentuh konduktor. Dia kena sentuh konduktor. Konduktor kat mana yang warna merah tu? Yang dot dengan pangkah yang warna merah. So kena tarik yang warna purple daya awak tu daripada konduktor warna merah. Okay? Okey lah. Ya, dengar tak Kia? Dengar cikgu, dengar. Okay. So Raja dah nak betul dah. Okay, tengok ni Hasifah. Okay, so Hasifah betul. Okay, semua lengkap lah. Nak panah, so dia tarik pun daripada konduktor dengan label daya. Okay. Lepas tu, siapa lagi? Faris Akmal, Masya Allah. Ni apa Faris? Apa kita cuba fahamkan dah betul lah. Nampak corak tu dah betul dah. Tapi mungkin sebab masalah nak guna mouse kot tak boleh. Okay, tak apa. Boleh dimaafkan. Okay, siapa lagi? Ni siapa ni? E587D ni siapa? Siapa ni? Siapa? E587D siapa? Saya. Hakim. Boleh. Hakim. Tulislah nama Hakim ke Wan ke? Okay, so kat sini nampak dia punya medan magnet tu macam menggigil Dia macam menggeletar sikit. Tak tahulah kenapa. Okay, so yang lain tu tak ada masalah. Okay, no problem lah. Okay. Lepas tu, apa lagi? Ni dah tadi. Mana? Tengok Umairah. Okay, aduh. Okay, Umairah okay. Tengok ke atas lah. Oi, Amir. Amir ni kan kena dengan saya ni. Saya suruh buat kerja, dia tak buat pun buat benda lain pula. Okay, Adriana. Okay, semua lengkap, label. Afnan, apa jadi ni? Afnan? Tak edit ke? Tak sempat. Okay, tak apa, nanti jumpa kat kertas. Afrina, okay, dia pun sama macam Wan tadi, dia menggigil. Dia punya ni, medan magnet. Amin? Dia tinggal kutuk selatan saja. Amin dah padam. Wah, Amsyar dia dah check sendiri dia punya. Dia check dah tadi. Okay, Akilah tak boleh buat. Aliana ada ke tak ada? Balkis, okay, daya, label semua. Dina pun agak menggigil juga, tapi okey. Faris Akmal dah tadi kan? Ni Faris apa? Zamali. Okey, Faris Zamali. Okey lah, boleh.
Okey, Asifah dah tadi. Hasya tak boleh. Maira dah. Siapa lagi yang saya tak tengok lagi? Irma dah. Laila dah. Okey, Laila pun okey. Muiz ada tak Muiz? Muiz. Lag je ke, lag. Okey, tak apa. Yang Sa'i. Okey lah, boleh lah. Cuma ni kena cantumkan apa? Medan magnet. Medan magnet kena bercantum dengan magnet kekal. Okey, Damia. Damia tengok daya dia pun tak kena pada konduktor. Dia kena pada medan sahaja. Nampak tak? Dia kena pada yang warna merah. Okey. Okey, ni. Okey. Okey, ni siapa tadi? Syamil. Okey, Syamil okey. Dia siap bagi tahu lagi berputar mengikut arah jam. Dia bagi bintang kat diri dia sendiri. Okey, so boleh faham Yang tak buat ni cubalah buat. Ya Allah, tengok tu. Tengok ni. Subhanallah. Saya screenshot ni bukti ni. Percaya lagi. Okey, ada apa soalan? Nak tanya? Tak. Tak ada. Ya. Saya dengar ada cikgu. Ada orang tanya ke? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Tak ada teacher. So yang ini saya akan masuk besok. Okey, untuk esok Jumaat, sorry. So motor arus terus. So yang ni kita akan masuk besok. Besok lagi Jumaat. Jumaat petang Jumaat petang kita buat Google Meet. So sebab dah lama tak buat Google Meet waktu petang. Okey? Boleh? So kita tamatkan dulu sampai sini hari ni. Semua datang hari ni? Datang. Okey. So kita tamatkan dulu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih, teacher. Terima kasih, teacher. Jaga teacher. Terima kasih, teacher. Saya teacher. Sama-sama. Tak nak tengok gaji.